Sabri bin Arsyad, Al-Fadil Ustaz Muttalib bin Ma'ruf, seluruh ahli jawatan kuasa PAS Cawangan Kampung Petani, pimpinan-pimpinan PAS di semua peringkat, pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat di semua peringkat, Tuan Kedai dan seluruh kaki tangannya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada petang yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi tetuskan merungkai sedikit sebanyak permasalahan yang berlegar di kalangan kita, khususnya ahli-ahli ataupun penyokong-penyokong parti Islam se-Malaysia. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum saya menjemput kepada tuan-tuan untuk mengajukan sebarang soalan kepada ahli-ahli panel kita, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada petang ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah untuk pusingan yang pertama ini, karena saya tak mau kita lain sikit daripada forum-forum biasa. Kalau forum biasa kita suruh penonton tanya di akhir forum. Ini kita nak minta tuan-tuan tanya dulu. Kalau ada apa yang kita kata tak dapat nak rungkai di pemikiran kita, tuan-tuan ajukan soalan dulu. Kalau tuan-tuan tak ada soalan nak aju, baru saya nak tanya pula. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab kita semua ustaz pun kedua-dua ahli panel kita ada program lagi selepas ni, jadi saya bukakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk mengajukan apa jua soalan yang berlegar di fikiran kita. Matlamat tak lain dan tak bukan adalah untuk merungkai permasalahan ini. Sebab tuan-tuan sekalian, waktu sangat genting lah. Jadi dipersilakan. Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. Macam mana ni masalah ni nak pulau pilihan raya ni? Lah ni yang kita disebut ni masalah nak pulau pilihan raya. Kita setiap orang Melayu yang beragama Islam wajib tukang urut. Tapi kita nak cita-cita kita sampai dulu. Bukan kita pegang Partai Kaya baru kita boleh laksana urut. Sekali lagi kita tak dapat bekerja, macam mana kita buat hukum urut? Ustaz jawab Ustaz. Okey tuan-tuan sekalian, Tuan Haji kita tanya boykot, yang ada bunyi kata nak boykot pilihan raya, dia kata lepas itu matlamat kita nak melaksanakan syariat Allah, hukum hudud. Nak laksana hukum hudud ni tak dapat tidak, kita mesti pegang tampuk pemerintahan negara. Jadi apakah pandangan ahli panel kita? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasih majlis sebagai Kak Sobri dan ayah katanya, pada petang ini kita adakan majlis ini dan untuk kita menjawab kadar mana yang kami mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam fikiran kita. Jadi kalau boleh kita nak sebanyak mungkin soalan yang ringkas dan pada tepat. Jadi berkaitan dengan masalah yang timbul sekarang ialah hudud. Saya jawab hudud saja dulu. Hudud adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim.
Dan setiap orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah tidak boleh mempertikaikan hukum hudud yang qat'iyah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di bawah hukum hudud ada huraian-huraian ulama, pendapat-pendapat ulama, maka di sana mungkin ada benda-benda yang khilaf, berbagai-bagai pendapat ulama. Tetapi hudud itu yang Allah Subhanahu wa taala sebut wa tilka hududullah, itulah hukum hudud. Demikianlah itu hudud Allah. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wajib menerima hudud. Itu satu. Seperti mana juga hukum-hukum Islam yang lain, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Oleh kerana hukum ini hukum yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, macam saya kata tadi, kita wajib menerima. Seperti sembahyang, ada orang yang tidak sembahyang tetapi dia tidak menolak sembahyang, maka dia dikira orang yang berdosa. Ada orang yang tidak berpuasa tetapi dia tidak menolak hukum puasa, maka dia tidak kafir. Ada orang yang tidak mengerjakan haji tetapi dia tidak menolak hukum haji, maka dia tidak kafir, dia berdosa. Ada orang yang tidak sembahyang dan menolak hukum sembahyang. Ni ada tapi tak ramai. Itu dia tak sembahyang, dia kata sembahyang ini bukan hukum Allah, dia ni kafir. Dia tak puasa, lalu dia mengatakan puasa ini bukan hukum Allah, puasa Ramadan, maka ini kafir. Sama juga hudud. Ada orang yang kita kena faham istilah menolak hudud. Ada orang yang menolak hudud dan dia mengatakan hudud ini bukan hukum Allah, maka ini kafir. Ada orang yang dia menerima hudud dalam hati dia bahawasanya ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Menerima hudud, tetapi dia tidak, orang panggil, tidak mahu contohnya hudud ni dilaksanakan. Dia tidak mahu, macam orang tak mau semayang, maka ini dinamakan berdosa. Ada dia mengatakan hudud ini bukan hukum Allah terus, yang ini adalah kafir. Jadi apa yang berlaku, persoalan yang timbul sekarang di kalangan orang Islam, Islam kita, tapi di kalangan orang Islam itu perkara asas. Seperti mana mereka memahami hukum sembahyang itu adalah hukum Allah, hukum puasa itu adalah hukum Allah, hukum haji itu adalah hukum Allah, mereka juga memahami bahawa hudud ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuma berlaku pertikaian dalam soal pelaksanaan hukum hudud. Ada yang mengatakan khasnya kita orang PAS merasakan bahawa hudud telah pun bolehlah dilaksanakan pada waktu sekarang, kerana kita sudah cukup kepakaran, kita sudah cukup kemampuan, kita sudah cukup pengalaman, khasnya di Kelantan, maka hudud telah pun bersedia untuk dilaksanakan sekarang. Ada di kalangan orang kita, mungkin sahabat-sahabat kita yang mengatakan hudud ini hukum Allah tetapi belum bersedia untuk melaksanakan waktu sekarang. Maka ini berlaku kecanggahan pandangan sahaja, maka bagi saya ia tidaklah boleh menyebabkan sampai merosakkan akidah. Wallahu a'lam.